Baik, jom sembang raya Aidilfitri Lestari dan mengetahui makna Aidilfitri Lestari dari segi alam sekitar dan sosioekonomi. Dan untuk berbincang tentang perkara ini bersama dengan saya pagi ini secara langsung di Facebook Live, Datuk Seri Senior Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasta. Semoga selamat pagi, Doktor. Assalamualaikum, apa khabar Ana? Alhamdulillah, sihat Doktor. Okey Doktor, mungkin kita boleh mulakan dengan kenapa perlu Raya Lestari? Ya, lestari itu maksudnya kita menggunakan semua sumber yang ada pada ketika ini tanpa mencemarkan alam sekitar dan tanpa menggugat kepentingan dan keperluan generasi akan datang. Dari segi sosioekonomi, dari segi kesihatan alam sekitar. Jadi kalaulah kita beraya secara lestari, kita akan buat 3 perkara. Satu, kita tidak mencemarkan alam sekitar. Kedua, kita menggunakan sumber yang ada secara optimum. Dan yang ketiga, kita akan tingkatkan dari segi kelestarian alam sekitar. Keupayaan ekosistem kita menampung bahan cemar yang ada. Jadi apabila kita menyebut tentang Raya Lestari, begitu juga dengan kita sebut tentang vaksinasi hijau atau vaksinasi lestari yang sedang dibuat. Sebelum ni kita ada segmen tentang vaccination ya, tentang COVID-19, kita juga mengadakannya secara lestari. Jadi ini gambaran yang ringkas lah bagi saya. Kalau hari raya biasa itu kita akan buat perjalanan jauh, kita akan banyak makanan dihidangkan sebab banyak rumah terbuka. Dan ketika itu banyak plastik, kertas digunakan. Itu juga dengan kad raya. Ya, saya tahun ni dapat 2 je kad raya. Tahun 2011 ketika saya menjadi Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, saya dapat lebih pada 1000 kad raya. Ya, jadi alhamdulillah tahun ni kita menggunakan pendekatan secara digital untuk menghantar pesanan selamat hari raya dan seumpamanya. Jadi bila kita menyebut tentang lestari, kita ada 2 option. Satu option apa yang kita sebut sebagai low carbon lestari. Low carbon raya dengan kaedah rendah karbon. Ini caranya ialah kita tidak menggunakan sumber tenaga yang banyak contohnya, dan kita juga pastikan yang apa yang kita buat itu tak mencemarkan alam sekitar. Ini dari segi PKP ini, walaupun ramai di antara kita yang berasa sedih, saya pun rasa sedih tak dapat balik kampung, tapi kita juga dari kesedihan itu kita cari apakah kebaikannya. Kebaikannya sekurang-kurangnya kita tidak berjalan jauh sehingga menyebabkan kita menghasilkan banyak gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca ini contohnya seperti karbon dioksida, metana, ozon, CFC, nitrous oxide. Ini akan terlepas ke bumi dan terlepas ke ruang udara dan akan berada di ruang udara dalam tempoh yang sangat panjang, beratus tahun sebahagian itu, dalam keadaan yang sama. Dan apabila ini berlaku, dia akan menyerap kepanasan yang dipantulkan daripada bumi, menyebabkan bumi ini semakin lama semakin panas. Ya, dan akan berlaku perubahan iklim, akan berlaku banyak masalah-masalah dari segi cuaca, dari segi bekalan air dan seumpamanya, sehingga kan banyak negara sekarang buat macam-macam. Contohnya jiran kita Indonesia terpaksa cari, di samping masalah-masalah kependudukan yang terlalu padat, terpaksa memindahkan ibu negara mereka daripada Jakarta itu ke tempat lain. Ini adalah antara perkara yang dilakukan untuk pastikan yang apabila perubahan iklim berlaku pada satu tahap yang sangat kritikal pada tahun 2040, 2050 nanti, mereka telah bersedia. Jadi apa yang kita nak buat secara lestari ini, gabungan antara raya rendah karbon, kita rendahkan karbon. Alhamdulillah, sebagian besar pada karbon kita apabila berhari raya ialah perjalanan, naik kenderaan ya, daripada satu tempat ke satu tempat. Yang keduanya ialah kita beraya secara hijau, maknanya kalaulah kita masih menghasilkan karbon ataupun gas-gas rumah kaca tadi, kita akan tampung dengan penanaman pokok. Dan ini dari segi konsepnya sama sahaja sebagaimana yang kita buat untuk vaksinasi. Untuk vaksinasi program kita yang menyebabkan hampir seluruh penduduk Malaysia ini akan diberikan suntikan, kita merancang untuk menanam 20 juta batang pokok.
untuk pastikan yang proses sehingga terhasilnya vaksin tersebut diimport ke Malaysia, dan ada macam-macam aktiviti berlaku. Kita telah buat pengiraan, kita memerlukan lebih pada 20 juta pokok untuk ditanam nanti. Dan ini selari dengan hasrat kerajaan untuk menanam 100 juta batang pokok menjelang tahun 2025 bermula pada tahun ini. Jadi ini secara keseluruhan, dan sebenarnya dia terangkum dalam perjanjian Paris 2015 tentang pembangunan lestari ya. Ana? Ya, Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri sendiri melihat perubahan, proses perubahan dengan menggunakan sumber teknologi dan institusi yang berlaku sekarang ni? Bagaimana Datuk Seri melihat? Ya, banyak teknologi. Contohnya kalaulah kita tak boleh berjumpa dengan ibu bapa kita boleh WhatsApp, kita boleh adakan video conferencing. Macam ni, kita boleh buat secara live. Kalaulah dulu untuk perkara ini berlaku, saya terpaksa pergi ke RTM. Awal pagi saya akan bangun pukul 6 pagi, dah keluar rumah 6.30 pagi duduk di sana. Tapi sekarang ni saya hanya bersedia 15 minit sebelum ini, dan kita berbincang, bersembang dengan santai sekali tanpa saya keluar daripada rumah saya. Begitu juga dengan raya. Dan banyak lagi yang lain, contohnya macam kita nak bagi makanan pada rakan-rakan kita. Kita boleh gunakan e-hailing untuk hantar makanan. Kita tak perlu, dalam kekengkangan yang ada ni, saya tak nampak yang kita terlampau pesimistik dan kita ni habislah. Kalau tak raya ni maknanya habislah hidup aku. Taklah macam tu. InsyaAllah kita akan dipanjangkan umur. Mungkin ada 30-40 kali hari raya akan datang yang akan kita raikan secara bersemuka dengan rakan taulan ibu bapa kita. Jadi setiap yang berlaku tu ada hikmahnya. Jadi untuk yang kali ini dan tahun lepas, apa yang kita boleh buat? Dan ini yang insya-Allah yang akan dapat kita manfaatkan. Jadi bagi pihak kami di Kementerian Alam Sekitar dan Air menganjurkan supaya kita merayakan hari raya tahun ini secara lestari. Maknanya kita mengurangkan pelepasan gas-gas rumah kaca, mengurangkan sisa pepejal, mengurangkan sisa makanan. Pada masa yang sama mungkin tak perlu banyak baju raya. Kalaulah sebelum ni kita nak berhari raya seminggu, kita ada 7 pasang baju. Tapi tahun ni kita dah tak ke mana-mana, duduk di rumah, mungkin kita beli 1 pasang baju atau 2 pasang baju saja. Contohnya lah. Okey, Dr. Sri mungkin boleh kongsikan tentang program e-waste raya yang akan berlangsung sepanjang raya ni. Apakah yang ingin dilaksanakan tentang e-waste raya itu? Sepanjang raya ini, saya untuk bersama, saya tinggal di rumah bersama dengan anak dan cucu saya 9 orang. Jadi saya fikir untuk kami merayakan hari raya, mungkin semayang di rumah dan buat hal-hal yang berkaitan dengan raya. Menjelang petang itu dah tidak ada aktiviti yang kita katakan khusus untuk raya. Jadi saya merancang, dan ramai juga rakan-rakan saya di kementerian merancang untuk kita mengemas, kita buat decluttering, mengemas rumah. Kita asingkan apakah hal-hal bahan-bahan yang kita rasa kita boleh asingkan dan kita boleh buang ataupun kita boleh sedekahkan. Yang dibuang ialah contohnya ialah e-waste. Wiring lama komputer yang kita beli 20 tahun dulu mungkin dah tak guna lagi. Komputer ni mungkin kita nak simpan sebagai artifak sejarah, tetapi wiring tu mungkin kita nak buang. Itu juga dengan kadang-kadang kita ada televisyen lama dan banyak perkara lama yang ada kita asingkan, dan apa yang kita asingkan nanti kita boleh pergi ke satu tempat, iaitu pada setiap minggu ketiga, hari Sabtu setiap minggu ketiga, kita Jabatan Alam Sekitar akan adakan pengumpulan e-waste dan dibayar dan ini e-waste ni termasuklah peti ais, televisyen dan sebagainya. Dan hasrat kita apabila e-waste ni dah dikumpulkan, kita ada banyak bahan yang boleh kita recycle balik ataupun kita guna semula oleh pihak industri yang memerlukannya. Ada banyak syarikat yang
boleh menggunakan balik bahan-bahan yang kita gunakan, yang kita telah gunakan itu. Itu juga yang lain-lain, pakaian bagi contohnya. Kita bertanya pada diri kita berapa banyak tudung yang kita ada, yang sebelum malaikat tanya kita di akhirat berapa. Sebab hal itu tersebut akan ditanya, apa yang kita buat dengan harta yang kita ada, dari mana harta ini datang, apa yang kita buat untuk memastikan harta tersebut agak memberi manfaat kepada kita. Dan perkara tersebut sebelum ditanya dengan lebih itu, kalau kita tak guna, lebih baik kita sedekahkan kepada orang. Ataupun ada pengumpulan nanti di mana kita boleh gunakan semula. Contohnya yang baru-baru ni kami wawarkan tentang penggunaan plastik yang telah digunakan, iaitu 12 botol plastik minuman yang kita gunakan, itu minuman yang besar itu 1.5 liter itu boleh menghasilkan sehelai t-shirt yang berjenama. Ya, dan ini sangat-sangat penting untuk kita wawarkan, sebab daripada kita biar terbuang begitu, lebih baik kita kumpul dan kita pastikan ada syarikat yang bertanggungjawab. Yang lain-lain sebagai contohnya minyak masak di rumah kita, mungkin lama-lama kita boleh jual minyak masak ni. Kalau saya tinggal di Bangi, di masjid di Hasanah di Bangi ini buat pengumpulan minyak masak, dan jualannya lebih pada RM1 sekilo. Ya, dan ini secara tak langsung kita akan pastikan sisa yang ada di rumah kita, sama ada sisa dalam bentuk elektronik dan electrical, dapat dikumpul, sisa yang lain contohnya minyak masak, kertas, buku-buku yang banyak di rumah saya ini sebahagiannya mungkin saya tak guna lagi. Sebahagiannya mungkin hanya majalah yang saya pun tak akan baca lagi dan anak saya tak akan baca. Jadi saya mungkin kumpulkan untuk dihantar ke satu tempat yang lain, sama ada untuk diproses mula menjadi bahan bacaan yang lain ataupun kita gunakan untuk perpustakaan. Jadi saya nak gunakan semasa cuti, sebab saya mula bercuti hari ini sampai hari Isnin depan, jadi banyak masa. Selain daripada kita berhari raya, saya pun tak tahu apa hari raya yang kita nak sambut dalam keadaan sekarang ni. Tapi yang jelas kita boleh buat decluttering. Kita kemas kediaman kita supaya nampak lebih cantik, lebih kemas, dan bahan yang kita tak nak gunakan tu kita asingkan dan kita proses mula. Baik, Datuk Seri, mungkin tadi sekali sedikit ucapan raya kepada seluruh warga Kasar dan juga seluruh rakyat Malaysia akan menyambut Syawal tidak lama lagi. Ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia, dan bukan saja rakyat Malaysia, seluruh umat Islam di mana saja mereka berada, khususnya mereka yang bersama kami di Kementerian Alam Sekitar dan Air. Kita jadikan raya ini sebagai raya yang lestari, Aidilfitri yang sangat berseri, dan insya-Allah sama-sama kita jalani hidup ini secara lestari, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri Insinyur Dr. Zani Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar, kerana studi bersama kami pagi ini. Terima kasih banyak Datuk Seri. Terima kasih. Baik, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.